Jangan berdiri sehingga selesai qamat. Ada orang bila Bilal nak qamat dia berdiri. Kadang-kadang ada orang masuk masjid ni dia berdiri lama. Dia tengok jam. Bila nak qamat? Bila nak qamat? Dia berdiri. Kanan pusing. Adakah boleh kita berdiri dahulu ataupun sama-sama berdiri dengan Bilal ketika qamat? Ataupun masa bila kita nak berdiri? Kita tengok kitab kita ni. Jangan berdiri sehingga selesai qamat. Para makmum yang sedang duduk jangan bangun berdiri sehingga tukang qamat berkata qad qamatis salah. Maknanya jangan berdiri melainkan selepas ataupun melainkan Bilal berkata qad qamatis salah, semayang hampir didirikan. Waktu itulah bangun. Waktulah bangun, bukan kita bangun sama-sama dengan Bilal ataupun kita berdiri lama macam paksa Bilal supaya qamat. Masjid dia pun selalu ada orang berdiri lama, dia berdiri. Dia tengok jam, dia tengok jam, dia tengok jam. Adabnya duduk. Adabnya semayang tahiyatul masjid duduklah. Duduk begitu. Semayang tahiyatul masjid kalau lama duduk gitu. Jangan berdiri lama-lama. Dan kata qil, pandangan yang kedua pula kata, jika seorang makmum orang muda yang kuat bangkit berdiri, hendak ia berdiri ketika selesai daripada qamat. Kalau tu orang muda, maka berdirilah selepas bila selesai qamat. Kalau dia ni orang muda, orang muda, maknanya saf ni disusun terlebih dahulu. Macam kita ni saf berterabur, waktu qamat baru kita nak bangun, itu jadi masalah. Sebetulnya dalam Islam ni memang dah bersedia di dalam saf, sudah bersedia di dalam saf. Bila dah selesai baru bangun, baru bangun. Ini kalau orang muda dia kata. Kalau orang dah tua-tua macam kita, dan jika ia orang tua yang lemah, orang tua kalau dah habis qamat baru nak bangun, takut imam dah takbiratul ihram, dia belum takbiratul ihram. Masa bila dia nak bangun, maka hendaklah ia berdiri ketika tukang qamat berkata qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Ketika mana bila baca qad qamatis salah, waktu itulah barulah ia bangun. Barulah dia bangun. Barulah dia berdiri, atau pada waktu yang ia mengetahui bahawa ia berdiri tegak serentak selesai qamat, supaya ia sempat bertakbiratul ihram dengan imam. Ataupun dia tengok keadaan dia, kalau dia mampu takbiratul ihram bersama dengan imam, kalau dia berdiri ni boleh bangun. Kalau lepas qad qamatis salah, kalau dia bangun pun tak sempat, boleh bangun awal. Bagi orang yang jenis-jenis sakit lutut, bangun terpaksa bertelekan ataupun ada bantuan, maka dia boleh bangun awal. Adapun macam orang muda-muda, kalau boleh biar selepas qamat ataupun selepas Bilal membaca qad qamatis salah. Seterusnya, tidak disunatkan tahiyatul masjid ketika sembahyang sedang diqamatkan. Ada beberapa permasalahan yang dibahaskan di sini. Jika seorang itu masuk ke dalam masjid dan tukang qamat sedang berqamat, maka tidaklah disunatkan ia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dia masuk masjid,
bila dah qamat tak ada sembahyang tahiyatul masjid, kerana berpandukan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu fala salata illa al maktubata. Kerana berpandukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sembahyang telah diqamatkan maka tidak boleh sembahyang melainkan sembahyang fardu, melainkan sembahyang fardu. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini hadis yang sahih. Tidak ada sembahyang sunat selepas Bilal qamat ataupun bila nak qamat, tak ada sembahyang. Bagaimana kalau kita tengah sembahyang? Kalau kita tengah sembahyang, kalau kita teruskan juga sembahyang menyebabkan kita tertinggal takbiratul ihram bersama imam, ya berhenti terus. Dengan adab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah akan memberikan pahala kadar mana yang kita sembahyang. Tetapi kalau kita contohnya sempat menghabiskan sembahyang Bilal qamat ketika mana kita sujud contohnya, dan sempat kita menghabiskan sembahyang sunat yang kita lakukan, maka diteruskan, boleh diteruskan. Tetapi kalau kita baru rakaat pertama nak menghabiskan rakaat kedua, barangkali tidak sempat, maka hukumnya hendaklah dibatalkan, iaitu selesai keluar je sembahyang, beri salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, niat keluar sembahyang habis, begitu terus. Kalau kita dah buat satu rakaat, ketika mana kita sujud, kita dah habis satu rakaat, kemudian waktu kita turun, kita boleh turun, ataupun kita dah habis satu rakaat, kemudian waktu kita sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua Bilal qamat. Sebab tu kita nak sempurna rakaat kedua, Bilal qamat, kita tak boleh sempurnakan rakaat yang kedua kerana ditakuti kita tertinggal takbiratul ihram bersama dengan imam. Maka dalam bab ini ada beberapa pandangan ulama Syafi'i yang disebut oleh ulama-ulama kita, hatta dalam kitab Jawi lama pun ada dibahaskan, di antara kitabnya Wishahul Afrah, sama pengarang kitab Matlul Badrain, menyebut hendaklah kita berpindah kepada sembahyang mutlak, nama dia, bukan dibatalkan, maka kita bertukar sembahyang mutlak satu rakaat, nama dia satu rakaat, bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita duduk tasyahud akhir terus. Tadi sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, selepas sujud kedua ni naik rakaat yang kedua, dah kita terus duduk tasyahud akhir, iaitu berniat ditukarkan menjadi sunat mutlak. Kerana tidak akan menjadi batal seseorang itu sembahyang, melainkan mengubah niat. Mengubah niat macam mana? Mengubah niat yang ada qasad dan ta'arud, mengubah niat yang ada ta'arud dan ta'yin. Tetapi kalau mengubah niat kepada sembahyang memerlukan pada qasad sahaja, tidak membatalkan sembahyang. Sebab sembahyang sunat mutlak usalli lillah, dia tak ada ta'arud dan tak ada ta'yin. Maka daripada sembahyang sunat qabliyah contohnya ditukar kepada mutlak, tidak menjadi batal sembahyang kerana iaitu tidak ada ta'arud dan ta'yin, hanya bertukar kepada qasad. Ini sebahagian ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i, rujukan paling mudah Wishahul Afrah. Kita ini juga telah dirumikan oleh Ustazah Nuraini Abu, ada dia dijual Wishahul Afrah. Ini pandangan di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i, tidak membatalkan terus, tetapi ditukar menjadi sunat mutlak pun boleh. Siapa nak batal pun boleh, ataupun nak tukar sunat mutlak pun boleh. Ala kulli hal, pilihlah mana satu.